A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Bakar ataupun mungkin dikenali sebagai Fazli Faiz, berasal daripada Kulim Kedah. Hari ini saya nak merakamkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman yang saya ada di dalam mengejar cita-cita menjadi usahawan yang berjaya. Maknanya saya belum berjaya lagi, tetapi berusaha untuk terus merangkak bersungguh-sungguh untuk menjadi usahawan yang berjaya. Banyak lagi kejayaan ataupun impian yang belum saya capai, sebab tu saya kata saya belum berjaya lagi. Okey, saya merupakan bekas pelajar daripada UiTM, jurusan Plantation Industries and Management, pengurusan perladangan. Start saya graduate pada tahun 2001. Di situ bermulalah karier saya untuk mengejar cita-cita sebagai seorang usahawan yang berjaya. Saya tak memilih kerja untuk makan gaji. Saya tidak memilih kerja dengan kerajaan, tetapi saya bercita-cita untuk ada company sendiri, bekerja sendiri, sebab saya sudah ada minat sendiri. Minat saya cukup mendalam, ada dua bidang lah. Satu bidang dalam industri pemakanan dan yang keduanya adalah bidang industri muzik. Okay. Pengalaman saya dalam industri makanan, minat ini timbul mungkin sebab saya dibesarkan oleh ibu saya yang menjadi seorang pengusaha kantin sekolah. Saya dibesarkan dalam suasana kantin sekolah. Daripada situ, daripada buka mata sampai tutup mata, tengok orang masak aja, macam mana orang masak, macam mana orang bungkus, macam mana orang nak buat resepi ni. Start dari situ. Agaknya minat pun kita ada, duduk pula dalam kelompok ataupun fenomena ataupun surround yang macam tu. Jadi minat itu membawa sampai saya dah dewasa, dan sampai waktu untuk saya bekerja, saya masih memilih career ataupun bidang ini untuk terus berkarier. Okey, dan minat ini saya terus mulakan dengan mengusahakan sebuah bakery. Memang daripada kecil, walaupun duduk dalam kantin sekolah, tapi bila keluar je daripada kantin sekolah tu, pantang nampak bakery, baik bakery Cina banyak masa tu, saya mesti akan singgah. Dan bila dah besar, saya ambil minat tu, tanam minat itu, dan saya adunkan dengan rasa untuk memiliki sebuah bakery sendiri yang halal dan thayyibah lah. Bakery Muslim yang susah nak jumpa pada masa tu. Jadi minat bakery, mendalam tentang bakery ni, saya mulakan dengan buka sebuah bakery yang menjual produk-produk bakery yang orang hantar dulu. So masa tu saya dapat kedai di UPM. Saya cari usahawan Melayu di dalam bidang bakery yang paling sedap. Saya rasa dekat 10 kedai, saya jumpa ada 2 kedai yang sangat sedap bakerynya. Bakery lembut macam bakery Cina. Selalu kalau orang Melayu buat roti ni, selalu dia keras sikit. Tapi yang ni saya dapat, dia sangat well perform dari sudut texture dough ataupun roti itself, mahupun the way dia deliver dengan the way dia hantar roti, dia tunjukkan dia present roti tu, memang saya sangat berkenan, menepati cita rasa saya. Jadi saya ambil roti, dan masa tu satu biji roti commissionnya 50 sen. Let's say harga roti tu RM2.50, so saya dapat RM2. Saya jual macam mana harga dia jual di kedai dia. Dan di situ bermulanya sebuah bakery. Masa tu di UPM Serdang. Lama kelamaan, bila saya dah agak cekap tentang selok-belok tentang roti, dah tahu kalau tunjuk macam ni, tak tengok inti pun dah tahu lah ini roti apa, inti dia ada apa. Jadi daripada situ saya terus pergi belajar buat roti sendirilah dengan short course. Short course ni maksudnya selalu orang ambil masa lebih kurang mungkin 2 tahun untuk belajar buat roti ni, khusus dia. Tapi saya ambil short course dengan masa 2 bulan. 2 bulan ni maksudnya tiap-tiap hari saya kena pergi belajar, dan special class, tak ramai orang. So saya kena bayarannya lebih sikit lah. Jadi saya usaha untuk belajar betul-betul macam mana cara nak buat bakery ni, macam mana cara nak usahakan sebuah bakery, macam mana nak beli mesin apa kita kena ada, macam mana cara pemilihan tempat yang sesuai untuk buka kedai bakery,
Dan semestinya lah macam mana resepi-resepi untuk buat roti, untuk buat dough, untuk buat pastry dan sebagainya. Saya pergi belajar sendiri. Dan antara tips yang saya boleh kongsi, toke kena belajar. Resepi tu toke kena pegang. Sebab apa? Kalau pekerja ada ilmu tu, toke tak ada, nanti pekerja ada berhenti pergi cari pergi kerja tempat lain, memang lingkup lah bakery kita. Itu antara tips yang kena ingat baik tukang masak maupun chef yang bahagian culinary dan sebagainya, toke mesti tahu. Jangan harap kepada pekerja. Once pekerja berhenti, teruk kita nanti, ya. Okay, sampailah saya dah balik pada belajar tu, saya buka sebuah restoran, sebuah bakery yang mempunyai, yang saya usahakan daripada A to Z. A to Z tu maksudnya kedai tu lah saya cari, saya sewa je kedai. Mesin dia saya pergi ke kilang nak cari mesin mana yang saya belajar tu, tanya lagi chef dulu, betul tak chef, saya ambil ni macam mana nak pilih brand apa yang sesuai kan. Jadi saya pilih dengan bertanyakan chef, nasihat daripada mereka yang walaupun sudah habis kelas tapi banyak ilmu yang dia masih kongsi dan dia memang nak membantu pun. Masa tu di UKM, daripada A to Z lah, daripada tepung sampai menjadi roti, saya usahakan restoran tu di bakery di UKM Bangi. Okey, so banyak pengalaman yang saya boleh kongsi. Antaranya, sebagai seorang usahawan, kita kena jadi seorang usahawan yang sangat alert daripada sekecil-kecil benda sampailah ke sebesar-besar benda. Kalau benda kecil kita tak settle, benda yang besar kita akan problem. Contoh, saya beri contoh yang mudah, duit kecil. Kalau kita tengok duit kecil ni masih duit pecah di awal permulaan kita, di permulaan kita berniaga. Pagi-pagi hari, bila mana orang main beli kat kita roti sebiji dengan duit RM50, masa tu cashier dah tarik muka. Sebab apa? Sebab dia tak smart. Dia tak ada PT cash ataupun dia tak ada duit yang mencukupi untuk nak start business. Berbeza kalau kita tengok dengan bangsa lain yang sangat expert ataupun yang sangat terkenal dalam bidang bisnes ni, mereka sangat alert. Kalau kita bagi duit RM50, muka dia senyum sama je macam mana kita bagi duit kecil pun. Tapi bila pergi kedai Melayu, duit kecil tak ada. So problem. Itu adalah benda yang sangat kecil. Dan benda kecil itu patut kena jaga. Itu antara benda yang saya rasa penting yang saya pernah lalu. Selain daripada benda-benda besar, contohnya apa? Menepati masa, hard working, menjaga kesihatan yang cukup untuk rehat dan cukup bekerja pada esoknya. Maknanya dia sangat alert tentang masa, wal as. Banyak benda yang sangat penting daripada kecil-kecil benda sampai ke besar benda, dia kena jaga. Itulah adalah seorang usahawan yang berjaya, sebab jatuh bangun career ataupun perniagaannya bergantung pada diri dia. Kalau dia malas, tak jalan bisnes. Kalau dia malas nak berfikir, malas nak tempuh ujian, dia susah nak berjaya. Berbeza dengan orang yang bekerja makan gaji. Dia kerja macam mana pun gaji dia dapat. Jangan sampai buat kesalahan besar, kena buang macam habis terus lah. Tapi itu adalah antara benda. Antara tips yang kedua tadi adalah sekecil-kecil benda kita kena alert. Okey. Kemudian bila bercakap pasal bakery tadi, saya terpaksa stop sebab saya terpaksa berpindah ke Melaka. Dan di Melaka saya berpindah disebabkan isteri saya terpaksa bertukar mengajar di UiTM Melaka daripada Bangi. Dia bertukar, dia daripada Bangi, dia asalnya di Petaling Jaya. Dia Maktab Kerjasama Malaysia, dan ini sangat berkait tentang usahawan. Maktab Kerjasama Malaysia. Dan isteri saya juga memberi talk tentang usahawan ini, tentang koperasi. Bila cakap pasal koperasi, mesti pasal usahawan di serata pelusuk kampung. Macam mana dia cerita, macam mana mentaliti orang Melayu. Kalau dengar kata ada orang nak buka bisnes, kita buka pintu kedai depan kita adalah pulut kuning. Kita kata pendek kata alamak, orang nak bagi bisnes tak laku. Berbeza dengan mungkin bangsa Asia, mungkin bangsa Cina.
Bila buka bisnes, buka pintu, nah, terimalah bunga, congratulations, semoga terus berjaya, kami akan sokong anda. Sahabat kita akan sokong kita. Itu antara mentaliti kita lah yang berbeza antara nak start bisnes, budaya yang kita ada. Kita nampak bila ada orang menjual lemak, kita jual nasi lemak, ada orang jual nasi lemak juga, Allah, kita dah mula tak senang dulu. Macam mana nak kita usaha nak lawan dengan dia, bukan usaha nak bagi macam mana kita nak bagi maju. Macam diceritakan, isteri saya pernah cerita pada satu tempat di Kuala Kangsar, Labu Sayung. Labu Sayung ni cerita dia, seorang pengusaha labu sayung yang terkenal di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar ni banyak tempat di Kuala Kangsar jual labu sayung. Ada seorang usahawan seorang businessman daripada Jepun. Dia datang, dia sangat minat dengan labu sayung ni. So dia kata dia nak beli labu sayung ni dengan cara pukal. So dia bagi tahu lah, saya nak beli, boleh hantar tak supply kat saya dalam sebulan dalam berpuluh ribu lah labu sayung ni. So dia kata tak apa, dia nanti kejap, dia nak bincang dulu dengan tim dia. Dia pun berbincang, akhirnya nak jadikan cerita, dia tak mampu nak keluarkan puluhan ribu. Maklumlah, bisnes kecil-kecil, kedai dia hanya mampu nak dapat sebulan 1,000 pun susah nak produce labu sayung tu. Jadi tengok macam mana kalau mentaliti kita ataupun pemikiran kreatif kita bersatu, mungkin gabungan daripada kedai-kedai labu sayung itu boleh produce banyak puluhan ribu yang diperlukan oleh peniaga Jepun tadi. Jadi ditolaknya lamaran tu sebab tak mampu produce. Dia takut alamak nanti orang saman kita sebab dia ada kontrak dan sebagainya. Dia kata dia tak jadi. Bayangkan macam mana peluang yang patut kita ada tu disia-siakan begitu saja. Okey, itu antara benda yang saya share. Saya berpindah ke Melaka, saya buka sebuah restoran. So bercakap pasal restoran, banyak pengalaman yang saya tempuhi. Antara benda yang saya tempuh dalam yang paling sukar dalam buka bisnes makan. Saya buka bisnes makan yang nama Walid Kitchen. Saya jual menu daripada utara. Menu utara ni apa dah? Nasi daging ayam asam. Saya jual nasi lemak sambal sotong. Lemak sambal sotong tu negeri lain pun ada. Nasi daging ayam asam tu antara saya punya signature dalam restoran Walid Kitchen tu lah. Jadi sempat bertahan dalam beberapa tahun, 3-4 tahun. Akhirnya saya terpaksa tutup. Ada banyak faktor lah yang mungkin tak dapat saya kongsikan di sini. Antara tips lagi yang saya nak kongsi sebagai seorang usahawan, contohnya saya minat masak. Saya rasa saya pandai masak daripada kecil. Dah belajar, dah duduk dalam tempat masak, dah minat masak, suka makan. Tetapi sebagai seorang yang pandai masak, tidak semestinya boleh buka restoran. Kerana restoran ini melibatkan banyak segmen, banyak bahagian. Kita ada pengurusan, kita ada marketing, kita ada cooking, kita ada cooking department. Jadi banyak benda. Pandai masak saya belum tentu kita boleh buka restoran. Itu antara benda yang penting. Berdasarkan minat saja tidak cukup untuk kita usahakan. Memberikan sepenuh perhatian kepada minat tu saja tidak menjamin untuk kita berjaya dalam usahawan yang kita kejar untuk berjaya tu. Usahawan tu belum cukup berjaya hanya berbekalkan minat. Maknanya kena banyak belajar ilmu. Contohnya saya buat nasi daging, saya kena ada storage yang bagus. Macam mana nak dapat bekalan daging yang bagus, macam mana nak simpan di tempat yang bagus storage-nya. Itu benda yang contoh yang mungkin boleh saya kongsi. Kemudian dari sudut restoran, pengalaman saya yang antara benda yang paling sukar adalah mencari pekerja. Nak cari pekerja memang sangat susah. Pekerja Melayu yang saya dapat pada masa itu adalah anak-anak yang lepas daripada SPM, yang tak sambung belajar, yang susah, dia datang bekerja. Cuma masalahnya nak dapat pekerja betul-betul kualiti maksudnya macam mana? Yang jaga solat, yang tidak merokok, itu lagi susah. Jadi kita terpaksa terimalah apa yang ada dan kita pelan-pelan tarbiyah dan didik dia. Itu antara cabaran yang sangat utama dalam sebuah restoran. Okey, itu bidang industri makanan. Dan lagi satu industri dalam masa beberapa minit yang berbaki ni, itu industri muzik. Saya minat dalam nyanyian. Daripada kecil suka menyanyi dan saya
masuk beberapa pertandingan di sekolah pertandingan nasyid. Daripada sekolah rendah dah masuk sampai ke sekolah menengah, sampai ke UiTM. Sampai ke UiTM tu alhamdulillah dah pernah menjadi juara kebangsaan nasyid sebanyak 3 kali, 3 tahun. Dan daripada situ saya dilamar untuk menjadi recording artist nasyid, buat album pertama pada tahun 2001 sehinggalah sekarang lah. Jadi minat itu daripada mula saya di bawah Johari Tih ataupun Johari Tih yang produce kita orang di bawah production house dia, sampai ke satu hari ke album yang ketiga saya berazam untuk buat production sendiri dan saya sendiri yang produce album saya, dan tercapailah album yang ketiga saya tu saya dah produce sendiri, dah bukan lagi di bawah siapa-siapa. Sebab saya selok belok macam mana nak tempah studio, macam mana nak buat lagu, macam mana rate studio, macam mana harga musician, nak panggil orang main gitar berapa kena bayar. Jadi selok belok itu saya kena tahu. Antara tips yang penting tadi, yang saya bagi tips yang pertama tadi, bos mesti kena tahu semua. Bila saya tahu semua, siapa nak main muzik, siapa yang main gitar, siapa paling best, harga yang paling okey, studio mana yang best dan harga dia tak mahal sangat, siapa buat lagu best. Jadi semua selok belok industri muzik tu, pembikinan sesebuah nak hasilkan satu lagu ataupun satu album itu kita dah tahu. Saya terus mengolak langkah sendiri dengan buat production house sendiri, yang saya terbitkan album saya sendiri. Dan sampai ke sekarang lah, album sekarang dah tak ada album lah. Album yang kelas saya, album terakhir saya pada album yang ke-6. Sempatlah rasa 6 album, dan sekarang ni baru keluar single lah. Dan single yang terbaru saya tu bertajuk Carilah Aku di Neraka. So bila masuk dalam bab lagu ni pula, lagu yang macam mana orang suka pula, macam mana, sehingga kena letak tajuk, macam tajuk Carilah Aku di Neraka ni pun agak kontroversi. Rupanya kadang-kadang bila kontroversi tu menyebabkan orang nak dengar. So lagu ni dalam, kata salah saya, dalam beberapa bulan dia mencecah dalam 300k view. So agak banyak lah bagi artis yang suam-suam kuku macam saya ni. Itu lebih kurang antara pengalaman menjadi usahawan dalam bidang industri makanan dan juga industri muzik. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini memberi manfaat manfaat dan juga semangat untuk terus berazam menjadi usahawan yang berjaya dalam minat masing-masing. Okey, sebagai penutupnya saya nyanyi sikitlah lagu single terbaru saya, Carilah Aku di Neraka itu. Lagu yang sangat menyentuh hati, lagu yang sangat bermakna. Saya sendiri yang merakamkan, yang menulis lagu ini. Lagu berjudul Carilah Aku di Neraka. Saya ambil sikit Pak chorusnya. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Usahalah bertemu Rasulullah, pohonlah syafaat darinya, sampaikan salam rinduku pada baginda. Sekian saja sembang-sembang santai ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Doakan saya juga, saya doakan semoga anda semua berjaya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.